Kehidupan adalah fenomena yang sangat jarang berlaku di alam semesta kita. Untuk ia muncul dan berkembang, mesti memiliki pelbagai faktor. Suhu yang sempurna, air, unsur kimia penting dan atmosfera. Kehidupan di bumi ini wujud atas pelbagai faktor ini. Berbeza dengan manusia yang dicipta unik oleh Tuhan, para saintis astronomi kini terus mencari dan mengkaji eksoplanet jauh yang bukan sahaja dapat memberitahu kita lebih lanjut tentang misteri alam semesta, tetapi juga mungkin menjadi rumah kita pada masa hadapan. Astrolab akan memberitahu anda tentang eksoplanet yang mirip dengan bumi dan sama ada ia sesuai untuk kehidupan kita. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Planet pertama dalam senarai ialah K218b. Ia adalah planet misteri 8 kali ganda saiz bumi dan terletak 124 tahun cahaya jauhnya. K218b mengorbit kerdil merah K218, iaitu kira-kira 1,5 kali lebih sejuk daripada matahari kita. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya. Jarak antara orbitnya dan bintang adalah kira-kira 13 juta batu, jadi satu tahun hanya mengambil masa 33 hari sahaja. Walaupun begitu, purata suhu permukaan 18 Celsius. Di samping itu, kerana jarak yang dekat dengan bintang, planet ini terkunci secara pasang surut, jadi satu sisinya menghadap bintang. Walau bagaimanapun, menurut saintis, K218b berada dalam zon yang boleh didiami. Bermakna suhu di sana mungkin seimbang, yang mungkin bermakna terdapat air di planet ini. Hampir 80% bintang kerdil mempunyai planet di zon yang boleh didiami. Mungkin saintis boleh memberi tumpuan kepada kajian sistem planet tersebut bagi mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme perkembangan planet tersebut, bagi menzahirkan bagaimana kehidupan mungkin wujud di planet-planet tersebut. Tambahan pula, melalui kekilauan bintang yang sangat besar, ahli astronomi telah dapat mengesan planet ini dan juga memberikan penerangan yang sangat lengkap walaupun jaraknya agak jauh. Biasanya, kerdil merah adalah malap dan sangat sukar untuk dikesan. Tetapi K218 mungkin agak aktif. Walau bagaimanapun, ini mungkin membayangkan penyinaran yang sangat kuat pada permukaan planet. Namun begitu, planet-planet yang bersaiz besar itu menimbulkan persoalan buat para saintis. Ini kerana jika penyelidik mengetahui jisim dan saiz planet itu, mereka boleh menentukan ketumpatannya. Ketumpatan eksoplanet yang ditetapkan di antara ketupatan bumi dan Neptun. Oleh itu, buat masa ini, adalah mustahil untuk mengesahkan sama ada planet itu adalah superbumi, mini Neptun atau dunia lautan sepenuhnya. Ciri-ciri atmosfera seperti bumi meyakinkan bahawa senario planet ini berkemungkinan planet batuan. Tetapi selubung udara helium kecil dengan jisim teras planet yang besar menjadikannya kelihatan seperti Neptun atau Uranus. Namun, ramai saintis melihat K218b sebagai super bumi batuan. Jom kita lihat atmosfera planet ini pula. Pada tahun 2019, satu pasukan penyelidik di University College of London menemui wap air dalam atmosfera eksoplanet ini. Oleh itu, jika K218b memiliki ciri-ciri bumi, ia berkemungkinan mempunyai air. Di samping itu, molekul wap air mungkin menunjukkan kehadiran hidrogen dan helium. Selain itu, saintis percaya bahawa lapisan atmosfera eksoplanet mungkin mengandungi metana dan nitrogen, penting untuk kemunculan kehidupan. Selain itu, disebabkan kemungkinan adanya wap air, planet ini mungkin membentuk awan pada tahap kelogaman yang tinggi di atmosfera dan antara lain, sekaligus mengutarakan idea kesesuaian hidupan mendiami mini Neptun. Jika planet tersebut terkunci secara pasang surut, maka awan hanya boleh muncul di garisan terminator, garis pemisah antara sisi panas dan sejuk. Sebaliknya, sekumpulan penyelidik yang diketuai oleh Marcus Schäfer mencadangkan bahawa K218b hanya mempunyai atmosfera hidrogen helium dan mungkin tidak mengandungi air sama sekali. Jadi ia hampir tidak dapat menjadi planet ais. Namun, walau terdapat banyak percanggahan, K218b boleh jadi planet yang sesuai didiami. Suhu yang stabil dan tekanan yang sesuai dengan syarat. Ia mempunyai permukaan pepejal dan teras logam yang mungkin sesuai untuk perkembangan kehidupan, walaupun mungkin ekstrim.
Namun begitu, planet ini memerlukan kajian yang lebih terperinci untuk menilai potensi kemunculan kehidupan seperti bumi di sana dengan lebih tepat. Planet besar seterusnya, LHS 1140b, mempunyai permukaan pepejal yang disahkan oleh saintis. LHS 1140b berjarak 40 tahun cahaya dari bumi. Eksoplanet ini 7 kali lebih besar daripada bumi dan juga mengorbit bintang kerdil merah yang sangat kecil, kira-kira 10 kali lebih kecil daripada matahari. Sebagai tambahan kepada LHS 1140b, terdapat satu lagi planet batuan dalam sistem planet ini, iaitu NHS 1140c, lebih besar sedikit daripada Zuhrah. LHS 1140c mengorbit pada jarak hanya 4 juta kilometer dan oleh itu tidak berada dalam zon boleh dihuni seperti LHS 1140b. Eksoplanet ini juga mempunyai tempoh orbit yang agak pendek. Ia hanya mengambil masa 25 hari untuk membuat revolusi lengkap mengelilingi bintang. Namun begitu, walaupun berdekatan dengan bintang, planet ini menerima separuh daripada cahaya matahari daripada bumi. Selain itu, ia juga berkemungkinan terikat pasang surut, jadi hanya satu bahagian terpanas sepenuhnya. Di samping itu, mungkin jarak dekat dengan bintang kerdil boleh menunjukkan penyinaran yang kuat terhadap planet ini. Anehnya, sinaran UV bintang ini berada pada tahap yang sangat rendah. Oleh itu, flux UV mungkin tidak boleh mendatangkan banyak bahaya kepada kemungkinan kehidupan di sana. Walaupun suhu rendah, ini mungkin tidak menghalang kemungkinan lautan dalaman di planet ini. Sinaran lemah dari bintang tidak mungkin menyebabkan kehilangan air dari permukaan dan atmosfera pada LHS 1140b. Selain itu, menurut kajian yang diketahui oleh Jason Dittman, planet itu mungkin mempunyai lautan magma pada satu ketika dalam evolusinya yang boleh mengisinya dengan air. Satu lagi kumpulan saintis percaya bahawa planet ini dan LHS 1140c mungkin telah terbentuk di luar sistem luar garisan salji di mana mereka mengumpul sejumlah besar air sebelum berhijrah ke orbit semasa mereka. Oleh itu, mungkin wujudnya air di sini. Komposisi sebenar atmosfera LHS 1140b tidak diketahui. Sekumpulan saintis yang diketahui oleh pasukan penyelidik percaya ia mungkin mengandungi wap air dan sedikit hidrogen. Bagaimanapun, kajian lain mencadangkan bahawa atmosfera eksoplanet ini mungkin mempunyai lapisan nipis yang kaya dengan hidrogen. Jadi mungkin terdapat amonia yang menyuburkan bumi dengan meningkatkan kandungan oksigen dan metana di atmosfera. Namun begitu, dalam atmosfera sedemikian, molekul oksigen dan ozon dimusnahkan secara aktif. Beberapa lagi pemerhatian transit diperlukan untuk menentukan komposisi dengan tepat. LHS 1140b pada masa ini memenuhi banyak kriteria untuk perkembangan kehidupan yang menggalakkan. Jadi kita perlu menunggu keputusan baru dan kita percaya ia salah satu eksoplanet yang berpotensi tinggi. Kepler 452b mungkin merupakan penemuan teleskop Kepler yang paling terkenal. Secara tidak rasmi digelar Earth 2.0 atau Bumi 2.0. Planet ini mengorbit di zon boleh didiami di sekitar bintang Kepler 452 yang hampir sama dengan matahari dan suhu serta kecerahan 1400 tahun cahaya dari bumi. Kepler 452b mungkin 5 kali ganda dari saiz bumi dan mempunyai jejari separuh daripada saiz planet kita. Oleh itu, ia mengambil masa kira-kira 385 hari untuk eksoplanet ini memintas sepenuhnya bintang tersebut. Purata suhu permukaan planet ini mencapai negatif 8.3 darjah Celsius. Jarak yang sangat jauh antara kita dan eksoplanet tersebut menjadikannya mustahil untuk mengetahui dengan pasti sama ada ia batuan ataupun tidak. Penyelidik NASA John Jenkins dan penyelidik Jin Zheng Chen menyimpulkan bahawa ia tidak seperti bumi dari segi komposisi dan juga berpotensi sebagai mini Neptune juga. Apa yang menarik ialah saintis mengambil masa beberapa tahun untuk menguji sama ada Kepler 452b benar-benar wujud. Ia ditemui pada tahun 2014 semasa ujian Pusat Operasi Sains Kepler. Walaupun sebelum ini ia tidak dapat dikesan selama 4 tahun kerana ralat peralatan disebabkan ragu-ragu dengan kewujudannya. Para saintis menyemak semula data selama beberapa tahun. Namun begitu, persoalan tentang kebolehdiaman Kepler 452b masih lagi terbuka. Menurut ahli astronomi Douglas Scott Webb, planet itu mempunyai graviti yang cukup untuk menyokong air dan biosfera. Ia mungkin mengandungi semua unsur kimia yang diperlukan untuk sesuatu hidupan wujud. Tambahan lagi, menurut Jenkins, mungkin terdapat tumbuhan yang boleh mensintesis oksigen sama seperti kita.
Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah yang mungkin menimbulkan keraguan tentang perkembangan kehidupan di eksoplanet itu, iaitu bintangnya. Kepler 452 lebih tua berbanding matahari kita. Jadi ia lebih terang sedikit daripada matahari kita. Selain itu, Kepler 452b menerima 10% lebih cahaya matahari daripada bumi. Memandangkan eksoplanet ini lebih besar daripada bumi, ia terdedah kepada suhu yang tinggi. Ini bermakna Kepler 452b boleh mempunyai kesan rumah hijau yang sangat kuat, menyebabkan semua air mendidih dan menjadikan permukaan lebih panas. Oleh itu, eksoplanet yang jauh mungkin sudah menjadi dunia yang semakin pudar dan bukannya satu planet yang berkembang maju. Kepler 452b tidak dapat dianalisis dengan tepat kerana jaraknya yang sangat jauh, dan kita juga tidak dapat menentukan dengan tepat sama ada kita boleh tinggal di sana ataupun tidak. Walaupun sebaliknya, penemuan planet yang lebih tua dengan bintang yang serupa dengan kita membantu kita mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang mungkin menanti kita pada masa hadapan. Satu lagi planet yang ditemui baru-baru ini oleh teleskop Kepler mungkin boleh didiami. Planet Kepler 1649c yang jauh lebih dekat daripada eksoplanet sebelumnya, iaitu 300 tahun cahaya dari bumi. Ia mengelilingi kerdil merah 1.5 kali ganda lebih sejuk daripada matahari kita pada jarak yang dekat, membuatkan revolusi lengkapnya hanya dalam masa 19 hari. Jadi ia juga secara tidak langsung terkunci secara pasang surut. Di samping itu, Kepler 1649c tidak seperti semua eksoplanet sebelumnya. Memiliki ciri-ciri jisim dan jejari yang serupa dengan bumi. Disebabkan faktor ini dan juga fakta planet menerima 75% cahaya bintangnya, suhu permukaannya mungkin sama dengan kita. Ini menjadikan Kepler 1649c eksoplanet pertama yang paling hampir dengan bumi dari segi saiz dan suhu. Oleh itu, berkemungkinan cecair wujud di planet ini. Kini sukar untuk menentukan sama ada Kepler 1649c ialah planet batuan, tetapi peluang agak tinggi untuk dikelaskan sebagai planet batuan. Ia juga belum diketahui sama ada eksoplanet ini mempunyai atmosfera ataupun tidak. Apa yang menarik, saintis telah menemui keganjilan yang luar biasa. Sebagai tambahan kepada Kepler 1649c, sistem planet ini mempunyai planet lain iaitu Kepler 1649b yang sangat dekat dengan bintang. Biasanya planet dalam sistem sedemikian memasuki resonans yang kuat. Biasanya 1:2 atau 2:3 untuk mewujudkan kestabilan pergerakan dalaman. Satu revolusi satu planet ini adalah sama dengan dua revolusi yang lain. Walau bagaimanapun, kedua-dua planet ini mempunyai resonans 9 hingga 4 resonans. Setakat ini sukar untuk mengatakan sama ada Kepler 1649c boleh didiami kerana data yang sangat terhad. Jika teleskop James Webb mengalihkan fokusnya kepada planet yang jauh, kita boleh merungkai lebih banyak lagi persoalan eksoplanet ini. Kepler 186f ialah salah satu daripada planet Kepler 186 yang mengorbit di zon yang sesuai didiami. Sistem planet Kepler 186 berjarak 580 tahun cahaya dan mempunyai 5 planet yang disahkan lebih besar daripada bumi kita. Semua eksoplanet ini mempunyai awalan bermula dengan Kepler 186b dan berakhir dengan F. Eksoplanet pada sistem ini, kecuali dengan awalan F, terletak terlalu dekat dengan bintang kerdil merah dingin mereka. Jadi, kesesuaian perkembangan habitat mereka mungkin tidak akan berlaku. Kepler 186f adalah kira-kira 1.5 kali ganda lebih besar daripada bumi dan juga mempunyai radius yang lebih besar, tetapi tempoh orbitnya hanya 130 hari. Di samping itu, kerana jaraknya dari pusat bintangnya, eksoplanet tersebut boleh mengorbit sekitar paksinya tanpa mengalami sebarang sekatan gelombang. Dan dengan itu, suhu beredar dengan lebih sekata di seluruh permukaannya. Selain itu, Kepler 186f mungkin menerima dos penyinaran bintang 32% lebih rendah daripada bumi. Tetapi kerana planet ini berada dalam zon yang boleh dihuni, walaupun tenaga sinarannya rendah, ia boleh mengumpul dan menyimpan cecair. Tetapi apakah komposisi Kepler 186f? Ia masih belum dapat dipastikan. Walau bagaimanapun, saintis mencadangkan bahawa untuk planet ini setakat ini terdapat 3 senario bagaimana komposisinya terbentuk. Terdiri sepenuhnya daripada air atau ais yang terdiri daripada besi dan mempunyai komposisi yang sama seperti bumi, iaitu 1/3 daripada serpihan dan 2/3 daripada batuan. Atmosfera eksoplanet ini tidak mungkin mengandungi banyak hidrogen. Lebih-lebih lagi mempunyai lapisan hidrogen helium.
Pendedahan UV bintang itu boleh memusnahkan lapisan tersebut sepenuhnya. Walau bagaimanapun, planet-planet ini masih berpotensi menjadi hos kepada organisma jika ia masih bersifat batuan dan mempunyai atmosfera yang terdiri daripada wap air, nitrogen dan karbon dioksida. Menariknya, para penyelidik juga percaya bahawa fotosintesis oksigen walaupun kurang produktif mungkin berlaku di planet ini jika ia bersifat batuan. Apa yang telah ditemui setakat ini hanya sekelumit butir pasir dari gurun yang sangat luas. Eksoplanet sangat jauh untuk disahkan ciri-cirinya. Kita hanya mendapat maklumat melalui teleskop sahaja. Persoalan yang anda perlu fikirkan, untuk siapa eksoplanet ini dicipta? Siapa penghuninya? Tiada siapa yang tahu apa akan jadi pada masa hadapan. Teknologi mungkin menjadi lebih baik dari sekarang. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.